Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak berceritakan tentang kereta elektrik, EV, Electric Vehicle, tapi dari perspektif yang berbeza. Kerana hari ini kita nak membetulkan banyak salah anggap orang tentang kereta EV. Tapi seperti biasa, sebelum itu kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanikal Studio, kita nak menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng, dan follow lah kami di TikTok, Instagram dan juga Facebook. Ya, kereta elektrik, teknologi kenderaan masa hadapan. Sama ada kita suka atau tidak suka, inilah teknologi yang akan menggantikan kereta dengan enjin petrol ataupun diesel. Memang inilah teknologi yang akan tiba, sama ada cepat ataupun lambat, bergantung pada polisi sesebuah negara itu. Dan sebenarnya Malaysia ni untung sebab kerajaan dah decide untuk menggalakkan orang menggunakan EV. Sebab itu dia bagi banyak insentif kepada pengeluar, pengilang, penjual, even pemasang charger tu pun dia bagi insentif yang banyak. Dia nak encourage orang banyak pakai EV. Pada Belanjawan 2023, kerajaan Malaysia sekali lagi dia extend, dia tambah lagi itu yang tak payah bayar cukai kereta EV tu sehingga tahun 2025. Basically, kalau anda beli kereta EV sekarang, anda betul-betul beli kereta. 1 sen pun anda tidak bayar cukai kepada kerajaan. Dan memandangkan kami banyak terima komen-komen yang sebenarnya bila kita nilai balik, dia tidak faham tentang kereta EV. Jadi kami buat video ni nak betulkan salah anggap orang ramai tentang kereta elektrik. Yang pertama, kos pengecasan kereta yang mahal. Jawapan dia ya dan tidak. Ya kalau dulu mahal sebab okey. Sebenarnya tenaga elektrik tidak boleh dijual oleh orang lain kecuali TNB, Tenaga Nasional Berhad. Mereka saja yang ada hak untuk menjual tenaga elektrik kepada orang ramai. Tapi yang banyak anda tengok charger-charger public dekat luar tu, dia tidak jual tenaga elektrik, dia jual charge parking. Jadi nampak macam tak adil kan? Memang betul. Sebabnya peraturan tidak membenarkan provider mengecas elektrik mengikut tenaga elektrik. Dia cuma boleh charge ikut masa. Jadi secara teknikalnya memang kita parking je sebenarnya, walaupun sebenarnya kita charge. Dan itulah menyebabkan charge tadi mahal. Namun sekarang dah beransur boleh. Jadi rate sekarang, contohnya kalau kita bayar RM RM1, dah boleh dapat 1 kW tenaga dengan DC charging 120 kW. Banyak dah public charger dah boleh charge ikut kilowatt. Nak murah lagi sebenarnya, kita kena charge dekat rumah. Okey, average sebuah kereta EV, saya kira average okey. Average sebuah kereta EV dengan saiz bateri 50 ke 60 kW tu, kalau kita charge daripada kosong sampai 100% bateri tu, lebih kurang dalam RM30. Lebih kurang macam tu lah. Dan kereta tu boleh jalan dari 400 hingga 500 km. RM30 boleh jalan 400-500 km. Murah ke mahal? Murah lah. Salah faham yang kedua, proses mengecas kereta yang lama. Maksudnya bila kita pakai kereta elektrik ni memang lama kita nak charge. Jawapan dia, ya dan tidak. Okey. Ya apabila kita gunakan charger AC. AC ni yang biasanya dekat mall, dekat rumah kita pasang wall charger. Memang dia lama. Wallbox ni akan ambil masa mungkin 5, 6, 7, 8 jam untuk mengecas penuh bateri itu. Tak kisahlah sama ada charger tu 7 kW, 11 kW ataupun 22 kW. Tetapi budaya mengecas AC ni adalah budaya mengecas di rumah, overnight charging. Macam ni lah, kalau kita basuh kain, adakah bila kita start mesin basuh kain tu kita nak tunggu je bila kain aku siap? Tak. Kita dah start mesin basuh kain, kita naiklah, tidurlah, buat kerja lain. Sama juga dengan pengecas AC tadi, memang kita tak tunggu pun. Nak charger yang laju? Pakailah DC charger. Yang charger ini yang banyak kita jumpa dekat tepi-tepi highway, dekat plus highway, dekat RNR. Ini ialah DC charger. Average kalau kita pakai charger yang macam ni, 30 minit kita tembak dekat kereta tu, dia boleh jalan sehingga mungkin dalam 250 ke 300 km. Cukup lah tu orang pakai charger ni, dia tidak charge sampai penuh. Dia charge sebagaimana dia nak sampai dekat destinasi. Itu memang budaya pakai EV. Dan kalau kita nak charge 30 minit, kita berhenti, pergi toilet, solat sekejap, isap okok, habislah 30 minit. Yang kelang-kabut sangat tu nak pergi mana?
Yang ketiga, kalau jam, dia akan habis bateri. Matilah nanti tengah jam kena tolak kereta. Ini kesalahan yang paling ramai orang tidak faham. Sebenarnya, bila jam, kereta EV ni lagi jimat bateri. Sebab apa? Sebab dia ada regen braking. Bila setiap kali dia brake, stop and go traffic, dia brake je, tenaga dia bertambah. Dia brake je, regen braking, tenaga dia bertambah. Jadi, dia macam ni. Kalau kereta dengan enjin ICE, Internal Combustion Engine, kalau dekat highway, dia jimat minyak sebab dia certain RPM. Kat bandar, dia kuat minyak. Kereta EV dia terbalik. Kalau dekat bandar, stop go traffic, dia jimat minyak. Tapi kalau kat highway, dia cepat makan bateri. Berapa jimat ni bang? Okey, contohnya kalau kita jam dekat highway 1 jam. Stop and go ni 1 jam jam. Jalan, break. Jalan, break. Probably, dia akan turun cuma 1% saja bateri. Ini memang average. 1% dalam masa 1 jam. Kalau kita main handphone 1 jam tu lagi banyak bateri turun. Kau tahu tak? Ini kau risau buat apa? Yang keempat, kereta elektrik ni kita tak boleh bawa laju bang. Bateri dia memang cepat habis. Ya. Kereta ICE, kereta pakai enjin pun kalau kita tekan macam orang tak ada pedoman, sama juga minyak dia akan cepat habis. Apa-apa benda yang memang kita pakai dekat maksimum, tenaga dia akan habis cepat. Jadi EV ni orang tidak drive dia macam drive sport car. Kalau kita maintain daripada KL Pening 18-200 memang tak cukup lah bateri. Even kalau pakai enjin pun memang tak cukup minyak dia. EV ni kita kena pandu dengan gentle, dengan berhemah dan tak perlu laju pun sebab kereta EV ni torque dia segera, dia instant stop. Dekat mana-mana speed pun bila kita tekan dia pergi. So tak payahlah nak maintain laju-laju. Kalau laju-laju nak buat apa? Bahaya. Yang kelima, lepas 8 tahun EV ni kena buang dah bateri ni, kena tukar dah bateri. Ini mitos yang paling banyak kami baca. Ini kesalahan salah faham yang sangat besar. Okey. Walaupun manufacturer semua bagi 8 tahun waranti. Contohnya Tesla, BMW, Volvo, Mercedes, Hyundai, semua dia bagi 8 tahun ataupun 160,000 km ataupun 200,000 km terpulang kepada manufacturer. Sebenarnya dia bagi waranti, tapi tidak semestinya selepas 8 tahun kita kena tukar keseluruhan bateri. Tak adalah macam tu. Dia akan tukar kalau sel tu rosak. Okey, kalau bateri tu dia ada sel. Dia akan tukar sel bateri tu yang rosak. Kalau rosak, kalau tak rosak, buat apa nak tukar? Sebab benda-benda ni wear and tear dia akan rosak. Cuma kita tak tahu bila. Jadi manufacturer akan bagi waranti dan dia juga ada spare part. Dia akan rosaklah mungkin inverter ke. Kalau rosak inverter, tukarlah inverter. Onboard charger rosak, tukarlah onboard charger. Macam tu je. Takkan rosak satu benda nak tukar satu kereta, nak tukar semua bateri. Kalau macam tu tak lakulah Tesla. Tesla dah jual kereta daripada tahun 2010 kot. Yang keenam, kereta elektrik ni mahal bang. Dari segi angka jualan, harga jual memang kita rasa macam mahal. Tapi sebenarnya tidak. Kereta EV ni sebenarnya kalau dekat Malaysia, ia lebih murah. Sebab kalau berbanding dengan kereta yang berenjin, dia ada tax, ada duty, import tax, excise tax, macam-macam tax. Tapi kalau kereta elektrik, tak ada. Kita cuma bayar sales tax saja. Dan secara teorinya benda-benda teknologi baru memang dia akan mahal, tapi lama kelamaan dia akan murah. Contohnya ada EV yang murah macam Tata Tiago, lebih kurang dalam RM50,000 saja. Dan secara teorinya semua pengeluar ni akan menghasilkan EV yang mahal dulu. Dia kena jual dekat orang kaya, orang T20 kayangan dulu. Jadi bila jual dekat orang kaya, dia untung tadi dia boleh invest dan buat EV yang lebih murah. Sebab apa? Sebab EV mahal tadi untung dia lebih besar. Bila untung tu banyak, barulah dia boleh invest balik buat EV yang lebih murah. Contohnya macam Tesla. Mula-mula dia tak jual Model 3, dia tak jual model lain. Dia jual Model S yang lebih mahal. Bila dia dah banyak duit, baru dia jual Model 3, Model Y. Macam tu cara bisnes dia. Yang ketujuh, charger sekarang tak cukup lah bang. Public charger. Ya, memang betul. Charger memang tidak meluas. Kalau ikut bajet kerajaan Malaysia untuk tahun 2023, mereka ada 500 pengecas akan dibuka oleh Petronas Gentari dan 70 pengecas akan dibuka oleh TNB Electron. Itu belum termasuk lagi charger-charger lain. Progres untuk charger ni meningkat. Untuk anda tengok kat mana ada chargernya, okey, boleh download beberapa apps. Dia ada Settle, Jom Charge EV, PlugShare, GoToYou, ada banyak pula lah app lah, pening lah pula. Kemudian pengecas-pengecas dekat BMW, showroom-showroom BMW ada pengecas yang mana kita boleh
boleh guna walaupun kita bukan pakai BMW. Dia guna charge EV punya apps. Namun, cara pakai EV yang paling betul ialah sebenarnya kita kena charge dekat rumah. Itu jawapan dia. Yang ke-8, bateri cepat rosak lah bang. Ya dan tidak. Ya kalau kita tidak jaga. Apa benda? Kalau enjin kereta pun kalau kita tak jaga, dia akan cepat rosak. Dia bergantung kepada manufacturer. Kalau bateri tu bateri lithium ion, kebanyakan manufacturer ni dia suggest untuk charge jangan lebih 80%. Untuk daily use. Kalau kita nak long distance, nak balik kampung, baru charge dekat 100%, barulah charge penuh. Kalau tak ada keperluan, dia kata jangan pakai DC charger, pakai AC dah cukup. Tetapi teknologi semakin maju, setiap hari ada je penemuan benda baru. Jadi teknologi bateri juga berkembang dengan pesat. Misalnya bateri daripada BYD, dia pakai LFP blade bateri, yang mana dia kata kau nak charge hari-hari 100%, 200% pun charge je lah, tak rosak je bateri aku. Macam tu sekali confident dia orang. Yang ke-9, bang, EV ni boring lah bang, dia tak ada bunyi garang. Yang ini betul, sebab buat masa sekarang tak ada ketetapan atau regulation yang jelas tentang bagaimana kereta EV ni harus berbunyi. Tapi di setengah negara Eropah, dia dah kuat kuasakan undang-undang yang mana kereta EV dia mesti sekurang-kurangnya ada bunyi humming, bunyi wiit dekat bonet depan tu, supaya orang yang melintas jalan, bawa basikal tu sedar ada kereta lalu. Itu untuk tujuan keselamatan. Tapi andai kata anda nak bunyi yang hidup macam kereta berenjin, macam Alza VTEC kami, bunyi tebu, kepish, bunyi V6, bunyi V8, V10, V12, V18, supercharge, boleh. Sekarang ni dah ada aksesori aftermarket yang boleh menjadikan kereta elektrik ni dah ada bunyi. Apa lagi? Nak buat bunyi apa pun boleh. Okey, itulah tadi poin-poin yang kami ceritakan tentang salah faham orang ramai tentang kereta elektrik. Jadi bang, boleh pakai lah ni? Bergantung kepada individu. Sebenarnya kereta elektrik ni dia adalah budaya ataupun culture. Kita tak boleh anggap dia sama macam pakai kereta berenjin. Yang paling bagus sebenarnya, pertama anda kena mampu. Ya, mampu dalam arti kata keuangan. Mampu beli kereta, mampu bayar bulan-bulan. Yang kedua, kalau anda boleh charge di rumah, itu adalah jalan yang paling baik. Maksudnya boleh pasang wall charger dekat rumah dan kita bawa kereta tu hari-hari. Yang ini memang berbaloi sebab zero cost petrol. Dan untungnya dia punya keyword ni, tax free. Kalau kita beli dekat Malaysia, kereta EV tu kita tak bayar apa-apa tax. Kalau kereta dengan range 100,000 hingga 170,000, kereta elektrik sekarang pun dah ada bermacam-macam pilihan. Even kalau untuk kereta yang paling mampu milik, BYD Dolphin dan juga Neta V. Kereta yang memang pada saya berbaloi dijadikan sebagai kereta daily. Okey? Anda buat keputusan sendiri. Alright, itulah saja video kita pada hari ini. Kepada anda luar sana yang berjaya menonton video ini sehingga habis, tetapi terlupa untuk menekan butang subscribe, tekanlah butang subscribe dan juga butang lonceng. Dan jangan lupa update kami di Facebook, di Instagram, di TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum.